Assalamualaikum, anda sedang menonton Kini Halal dan saya Syilda Ismail. Hari ini kita mempunyai satu topik yang menarik. Kita akan menceritakan tentang air penapis yang halal. Bagi menceritakan lebih mendalam, kita akan bersama dengan Encik Bukhari Mat Ahir, iaitu pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, dan juga Encik Ho Xiao Kiat, iaitu pengarah urusan Panassi Group Malaysia Sdn Bhd. Baiklah, ketika ini penapis air seakan menjadi keperluan bagi menapis segala jenis pencemaran yang terkandung dalam air kerana kita ialah meragui kualiti air. Jadi ramai yang memilih untuk menggunakan penapis air untuk kegunaan sendiri dan juga ini saya nak ceritakan pada hari ini kegunaan perniagaan seperti restoran, kilang dan sebagainya. Okey, adakah anda terfikir mengenai status halal penapis yang kita gunakan ataupun restoran yang menggunakan penapis air itu? Baiklah, untuk membicarakan perkara ini bersama saya ialah Encik Bukhari, iaitu pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, dan Encik Ho Xiao Kiat, iaitu pengarah urusan Panassi Group Malaysia Sdn Bhd. Terima kasih kerana bersama kami di Kini Halal. Baik, kita mulakan soalan pertama ya. Apa itu penapis air yang tidak halal, Encik Bukhari? Terima kasih Syilda atas persoalan yang dikemukakan. Bila saya nak katakan penapis air yang tak halal ni mungkin secara menyeluruh tidak bolehlah kan, sebab benda tu kita tak boleh nak katakan tidak halal sebabkan dia pun tak memenuhi halal, dan kita hanya boleh mengesahkan dari segi bahagian pengusaha halal dia memperakukan halal lah. Tetapi yang saya rasa mungkin yang menjadi perbincangan dalam isu ini ialah dari segi penggunaan komponen-komponen dalam penapis itu sendiri. Memang di bahagian pengusaha halal, apabila ada pihak-pihak yang ingin mempersejakan halal, mendapatkan persediaan halal, kita akan menjalankan audit pemeriksaan di premis, dan premis ini terutamanya seperti yang disebut Syilda tadi, iaitu mereka menggunakan macam restoran, mereka menggunakan penapis air. Jadi bila kita buat analisis ataupun pemeriksaan itu, mendapati bahawa komponen dalam tu menimbulkan keraguan. Antaranya dari segi penapis air itu sendiri menggunakan bahan-bahan daripada binatang. Ada binatang halal, tetapi cara menguruskan tu disembelih ataupun tidak kita tak tahu. Diragui. Ada juga yang menggunakan bahan-bahan daripada binatang yang tidak halal, dari segi karbon ke ataupun seramik yang digunakan ataupun lapisan-lapisan dalam penapis itu sendiri. Begitu juga ada komponen-komponen yang menggunakan minyak dan sebagainya, dan juga bagi dalam komponen penapis air itulah yang menyebabkan kita perlu memastikan bahawa ada persediaan halal dekat situ. Sama ada persediaan halal itu diperolehi daripada Badan Persediaan Halal Luar Negara yang mengeluarkan produk berkenaan, produk penapis air berkenaan, ataupun dia boleh mendapatkan persediaan daripada bahagian pengurusan halal JAKIM lah. Jadi perkara ini mungkin pihak pengguna sendiri, orang ramai ataupun restoran ataupun industri, apabila mereka nak memohon persediaan halal, kena pastikan benda itu halal lah. Ataupun pengguna sendiri pun kalau dia rasa ragu, dia boleh dapatkan lihat sama ada produk berkenaan dipersedia ataupun tidak. Itulah yang membezakan sama ada yang tak halal tu kita tak boleh nak katakan tak halal sebab dia tak dipersediakan lagi. Tetapi yang menjadi isunya adalah bahan-bahan yang digunakan dalam komponen penapis air yang menimbulkan keraguan ataupun kebimbangan di pihak pengguna lah. Apa contoh-contoh bahan-bahan yang dimaksudkan oleh Tuan Bukhari? Seperti yang saya sebutkan tadi itu, seramik. Tulang, dibuat daripada tulang, penapis, komponen penapis di dalam tu. Mungkin yang kita kena tukar selalu kan? Yang kena tukar ataupun lapisan-lapisan yang menggunakan bahan daripada unsur binatang lah. Selalunya maksud yang tidak halal maksudnya yang menggunakan haiwan seperti babi dan sebagainya, khinzir, lembu kan, tapi yang tidak diketahui bagaimana dia diuruskan. Maksudnya disembelih, dipastikan dari segi kebersihan dan sebagainya. Itulah yang menjadi mungkin pengguna tak tahu, dan air itu sendiri pun bagi kita tak ada masalah. Sebelum ni pun bila kita dari segi penggunaan air, bila dia nak minta persediaan halal, air mineral halal, dia mesti ditapis. Ya, betul. Ditapis, tapi orang akan timbulkan isu kenapa air perlu minta persediaan halal. Itulah ya. Kan? Air ni tak ada masalah, tapi apabila dia menggunakan penapis melalui aliran air ke bahan komponen tu, maka dia melalui filter tu ada dibuat daripada unsur binatang yang halal tak halal kita tak pasti. Itu sebab
penapis itu sendiri dipersijilkan dan juga air itu dipersijilkan. Mungkin kalau air perigi, air apa, mungkin dia tak ada masalah. Ada masalah pula kan. Itulah maksudnya kadang-kadang, okey, misalnya di restoran sebagai contoh ya, di restoran itu dia mendapat sijil dari segi makanan dan pengurusan makanan dan sebagainya. Tetapi air tidak lagi perlu didapatkan pensijilan halal dari segi pengurusan air. Ya, bila filter. Sebagai satu di bawah skim kita ada banyak skim, 8 skim persediaan halal. Antaranya skim premis makanan lah, restoran, kafe dan sebagainya. Jadi mereka ni menggunakan penapis air. Selain daripada ramuan bahan makanan yang dipersijilkan, apabila kita melihat water filter itu sendiri mempunyai keraguan, maka kita perlu buat pemeriksaan. Jadi kalau dia membeli penapis air yang tidak dipersijilkan, maka di situ kita akan lihat bahawa keperluan itu ada untuk dipersijilkan. Maksudnya kita persijilkan premis makanan itu halal berdasarkan pemeriksaan keseluruhan. Secara holistik ya. Okey, kita tanya pula Encik Hui, beliau adalah pengarah urusan untuk Peneksi Malaysia, Peneksi Group Malaysia Sdn Bhd. Okey, ceritakan sedikit tentang Peneksi dan Peneksi telah mendapat pensijilan. Tapi ceritakan sedikit bagaimana Peneksi mendapat pensijilan halal, dan saya difahamkan Peneksi juga ada dua jenis ya. Ada untuk industri dan juga untuk rumah, untuk isi rumah. Saya ceritakan. Okay. Terima kasih. Okey, Peneksi sebenarnya kita adalah satu company yang borong dan jual penapis air halal. Kita ada dua jenis. Jenis pertama adalah untuk rumah. Dia jenama panggil Eco Water. Okay. Kalau dari segi bidang F&B, kita ada lagi satu jenama panggil Finity. Dan dua-dua jenama ini adalah berasal daripada USA. Okey. Pada 3 tahun yang lepas, saya pergi ke Kilang, USA. Kita cadang company kita lah, HQ, buatkan sijil halal. Mereka rasa, kenapa penapis air harus buat sijil halal? Dan kita cuba bagi tahu alasan, tujuan kita. Sebab kadang-kadang ini ada satu cerita yang boleh saya share silakan. Dengan Indonesia. Okay. Kita ada supply ke Indonesia. Hairan, Indonesia banyak penting dengan halal. Yeah. Okey, saya ada pergi satu restoran, dia pakai penapis air yang tak halal. Apa yang saya nampak, dia bagi saya spek itu, dia tulis dia punya carbon buat daripada tulang haiwan yang kurang pasti. Okey. Dan tadi tuan pun ada cakap, O-ring itu dia gunakan minyak yang apa tu? Okey, macam gini, saya tanya itu kilang, kenapa you guna minyak yang tak halal? Dia cakap saya mau save cost. Sebab kalau you belikan cost minyak grease yang food safe agak tinggi. That's why dia gunakan minyak yang lebih murah. Dan lagi satu saya paling shock, saya paling terperanjat. Dalam salah satu bahan membrane dia gunakan bulu haiwan. Bulu haiwan pun ada. Saya terkejut. That's why I tanya dia, kenapa you pakai? Sebab saya tak tahu. Dia cakap saya tak tahu penapis ini tak ada halal. That's why I cepat-cepat recommend dia. Saya ambil cerita ini bagi tahu USA. Inilah sangat penting untuk satu penapis air dalam bidang F&B kena pakaikan penapis air yang halal. Kenapa tau? Suci, tanggungjawab sebagai satu pemilik restoran. You serve kebanyakan, contohnya Indonesia, kebanyakan Muslim. Tak akan you bagikan air yang tidak halal. Ini sangat tak baik. That's why inilah tujuan kita panggil US, company kita buatkan halal. Dan US pun sangat perhati dengan topik ini. That's why kita ada rujuk kepada JAKIM halal. Apa JAKIM yang diiktirafnya halal boleh diterima ataupun boleh di-apply di US. That's why kita apply ISA halal yang telah diiktiraf oleh JAKIM halal. Okey. Baik, Tuan Bukhari, apabila pengusaha penapis halal ini, kita ada banyak ya sekarang ni, ada banyak produk-produk di luar sana, adakah mereka wajib memohon sijil halal, dan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak JAKIM sekiranya mereka tidak mempunyai sertifikasi ataupun pensijilan halal? Okey. Sebenarnya pensijilan halal itu sendiri adalah bersifat sukarela. Dia tidak ada paksaan untuk memohon pensijilan halal. Tetapi dari segi keperluan hari ini, kebanyakan menganggap bahawa dia dah menjadi satu keperluan apabila isu-isu yang timbul seperti macam Encik Ho bagi tahu tadi kan. Jadi perkara-perkara ini sudah tentu akan menimbulkan keresahan dan kebimbangan di kalangan pengguna, sama ada pengguna secara personal ataupun di pihak industri.
macam restoran guna. Orang pergi beli bahan-bahan makanan yang dijual di situ, jadi dia menimbulkan keraguan. Ya, saya rasa lagi restoran ni lagi kritikal sebab ramai yang membeli dan tidak ketahui halalnya. Memang tak dinafikan pengguna tak akan melihat secara keseluruhan macam mana penapis itu dibuat dan direka dan sebagainya, bahan yang digunakan. Jadi kita pun berdasarkan pengalaman, pemeriksaan, audit yang kita laksanakan, itulah yang kita menemui penemuan-penemuan seperti mana Encik Ho bagi tahu tadi tu, dari segi penggunaan bahan daripada haiwan, bulu binatang, lapisan-lapisan yang dalam penapis itu dan sebagainya. Jadi sudah tentu orang kata perlu untuk dipersijilkan untuk mengelak daripada keraguan di peringkat pengguna. Dan sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, dia tak menjadi paksaan, tetapi boleh dan perlu untuk dipohon untuk mendapatkan persetujuan untuk mengelak keresahan itu. Dan apabila menggunakan, apabila dia mendapat persetujuan halal, sudah tentu kita ada pemantauan dan juga penguatkuasaan sekiranya mereka melanggar peraturan-peraturan di bawah persetujuan halal lah. Dan sekarang ni pun kita ada Akta Perihal Dagangan 2011 di bawah KPDN HCP, yang mana bagi mereka yang mendapat persetujuan halal ataupun tak dapat persetujuan halal menggunakan logo halal secara tidak sah, maka ada tindakan-tindakan yang boleh dilaksanakan lah. Okey, Encik Ho, tadi kita balik semula kepada tentang penapis tadi, the filter carbon active tu. Ada minyak, ada tulang yang dikuatiri ataupun diragui. Nak tanya pula, Panexi ni menggunakan filter apa? Apa yang menggantikan? Apakah kandungan yang terdapat dalam penapis anda? Penapis air kami, kita gunakan tempulung kelapa, coconut shell. Kalau kita tengok spesifik dia punya terms, dia punya fungsi, kalau 1 gram itu activated carbon daripada tempulung kelapa, dia boleh tapis 32,000 square feet. So, dalam golongan activated carbon, coconut adalah paling berfungsi berbanding dengan tulang haiwan. Dan dia sebenarnya lebih berfungsi bagi ekonomik dan sangat sesuai untuk kategori halal. That's why kita gunakan bahan mentah coconut shell. Dan tadi kita cakap yang itu O-ring biar minyak, kita pun guna food safe. Dan kita tak ada barang contohnya material haiwan. Tak ada. Tak ada. So boleh lebih berfungsi dan suci pada pandangan saya. Okey, cuma saya memuji pengusaha-pengusaha yang cuba untuk menepasti kemungkinan isu-isu seperti ini demi untuk demand konsumer-konsumer di luar sana Baik, Tuan Pakar, balik semula ke tentang permohonan CJ halal ni. Apakah usaha-usaha yang sekarang ni sekarang dibangkitkan oleh media? Mungkin ada usaha-usaha pihak JAKIM turun padang untuk meningkatkan permohonan CJ halal di kalangan pengusaha penapis air. Sebenarnya kalau saya nak sebutkan usaha di kalangan penapis air itu agak terfokus ya. Tetapi sebenarnya bahagian pengusaha halal bukan sahaja sebab kita ada banyak skim makanan, minuman, barang gunaan, kosmetik, farmasetika dan sebagainya, termasuklah penapis air. Jadi keseluruhannya kesedaran ini kita cuba wawarkan melalui media sosial yang kita ada, dan kita juga mengadakan program-program kerjasama dengan agensi yang kebanyakan membantu usahawan, sama ada multinasional ke IKS dan sebagainya. Jadi usaha itu berterusan dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dengan Kementerian Pembangunan Usahawan, dengan MARA, dengan malah FMM sendiri, pihak industri pun kita adakan perbincangan, round table discussion dan sebagainya, supaya benda ni perkara ini dapat disebar luas dan kesedaran itu dapat diterima oleh pihak industri ataupun pengguna sendiri. Jadi cuma dari segi yang kata kesedaran, komitmen daripada pihak berkenaan lah, sama ada nak mempersediakan ataupun tidak. Okey, Encik Ho, macam Panexi ni, adakah saya nak cerita tentang sijil pula adakah ia sukar bagi syarikat untuk memperoleh pensijilan halal? Bagaimana, bolehkah ceritakan proses-proses mendapatkan? Sebenarnya sebelum kita di US, sebelum mereka daftar sebagai partner halal di US, mereka harus check semua di production line. Dia kena ada pekerja yang Muslim,
dan dia kena ada masjid juga, dan US pun sangat kerjasama dengan kita. Dia comply semua apa yang ISA halal di US, dia punya requirement. Lepas tu mereka tukar dia punya production line, material tukar, semua dia punya ahli production line untuk halal yang dia semua kena tukar. So baru kita punya produk diiktiraf oleh JAKIM dan dijamin oleh ISA halal. Ini dia punya proses. Dan masa itu tak ambil terlalu panjang, lebih kurang dalam 9 bulan. Lepas tu baru kita dapatkan sijil halal. Lepas tu kita pun submit kepada JAKIM halal supaya tidy up lah. Kita memang diiktiraf oleh JAKIM halal. Ya. Kenapa saya tanya soalan itu, Tuan Bukhari? Sebab antara sikap-sikap yang tidak mahu mengambil pensijilan sebab kadang-kala pengusaha ataupun pengeluar adalah seorang Muslim, seorang yang beragama Islam. Jadi mereka kata tidak perlulah. Ini secara general, bukan sahaja penapis air. Itu adalah sikap-sikap tak perlulah ambil halal. Lepas tu antara cakap-cakap mengatakan lambatnya nak dapat pensijilan halal. Dan nombor 3 mungkin pensijilan tu mungkin mengambil kos. Dan ini kos itu akan pula absorb kepada consumer lah. Of course akan lagi mahal dan sebagainya. Apa pandangan Cik Bukhari? Okey, seperti mana yang Cik Ho jelaskan tadi, dia ada 2 persejilan halal, JAKIM dan juga daripada Badan Islam Luar Negara. Macam ISA kan. Dia sebenarnya JAKIM sendiri pun dari segi tanggungjawab juga mengadakan kerjasama dengan badan-badan Islam di seluruh dunia. Kita ada sekarang setakat ni kita ada lebih kurang 84 badan persejian halal dunia yang daripada 46 buah negara. Jadi kalau dia dah ada persedia halal di peringkat luar negara, Badan Islam Luar Negara pun dah cukup untuk membantu untuk pertama sekali memperakukan bahawa produk yang digunakan tu halal dan tak menimbulkan keresahan di kalangan pengguna. Tapi dalam masa yang sama sekarang ni kalau kita lihat, dia bukan setakat untuk dapatkan satu perakuan logo halal. Bila ada logo halal tu orang kata apa, orang yakin, tak ragu-ragu dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama sekarang ni dah menjadi satu trend di peringkat industri, dia menjadi satu nilai tambah, nilai komersial. Ada logo halal tu, dia boleh sebar luaskan dia punya produk dia. Dan dalam masa yang sama kita juga kena melihat bahawa sebab bila semua orang nak minta halal, bagi kita kita ada skim-skim tertentu, ada standard-standard yang kita boleh persijilkan. Tak semua barang tu kita akan persijilkan halal. Tapi industri dia akan kemukakan permohonan untuk mempersediakan halal, sedangkan setengah macam apa orang kata bahan-bahan yang tak perlu pun sekarang ni kita contohnya ini sebagai makluman lah, kita nak laksanakan persediaan halal untuk peranti perubatan. Peranti perubatan tu kalau kita sebut bermacam-macam jenis, tetapi tak semua kita akan persediakan. Kalau wheelchair tu takkan kita nak persediakan, kecuali kalau bahan yang digunakan ada unsur-unsur yang menimbulkan risiko. Dari segi halal risk, berisiko halal tak halal kat situ, perlulah. Tapi kalau secara biasa orang tengok tak perlu pun nak persediakan halal. Jadi sebab itu kita mewawarkan supaya semua orang kalau ada keperluan untuk mempersediakan produk mereka, maka kemukakan, dan kosnya taklah tinggi. Kosnya kalau industri kecil ni untuk premis makanan RM100 setahun. Kalau 2 tahun 200. Kita bagi tempoh masa kata apa, persejilan itu 2 tahun, RM200 saja. Jadi kata cuma kadang-kadang bila dia mengambil orang lain sebagai perunding untuk menguruskan persediaan di peringkat dia perunding, dia kenakan bayaran, dan kita pun ini ada orang tengah lah, ada maksudnya. Orang tengah. Jadi kita terpulang kepada dia lah, dan kita tak mengalakkan perkara itu berlaku. Kalau ada masalah makcik Kiah ke apa nak datang ke, dia datang, kita boleh bagi kerjasama, sokongan macam mana nak isi, apa keperluan itu kita bagi. Memang peringkat awal memang susahlah sikit. Sebab nak masukkan komponen-komponen macam tadi, detail. Lepas tu dia akan teruskan. Balik Encik Ho, tadi seperti yang Tuan Bukhari cakap tentang nilai tambah. Adakah syarikat anda Panaxi disebabkan oleh nilai tambah ni anda mempunyai sertifikat halal dan sebagainya, ini sedikit sebanyak telah mampu meningkatkan jualan dan mampu penetrate atau memasuki pasaran-pasaran global? Mungkin ceritakan sedikit pengalaman. Boleh. Sebenarnya saya banyak setuju tadi Tuan yang cakap value added. Sebab contohnya sekarang punya pelanggan mereka sangat pandai, bijak.
Dia tengok kalau restoran itu, dia mungkin Muslim, dia tengok ada halal, mereka akan lagi yakin untuk pergi pergi dalam makan ke belanja. So pada pandangan kita, kenapa kita titik berat dengan penapis halal komersial dalam bidang F&B? Cuma satu tujuan saja, sebab food sangat penting dan water is food ingredient for all the F&B. So air adalah bahan yang terpenting sangat dalam penting, makanan. Jadi kita sentiasa galakkan customer kita, tukarkanlah supaya kita boleh dapat pasaran yang lagi besar. Mungkin sekarang you belum sampai tahap restoran halal, tapi ini adalah satu jalan yang you kena ambil untuk jadikan you punya restoran lebih value added. Ini yang kita sentiasa galak untuk dalam bidang F&B. Okey, Tuan Bukhari, apa pandangan Tuan Bukhari tentang Panaxi ni? Sebab kita tengoknya sebuah syarikat international, mereka membawa produknya daripada United States of America, USA kan contohnya. Jadi ini sepatutnya jadi galakan kan kepada ya, sebenarnya halal ini bukan untuk Muslim saja. Halal ini untuk semua. Semua, tak kira agama, tak kira bangsa. Sebab nak memastikan bila kita mempersediakan halal, satu standard untuk memastikan produk itu berkualiti. Kalau orang kata bila sebut halal ni, dia tak beracun, dia tak memabukkan, dia bukan ada unsur najis, dan malah kandungan itu juga kalau makanan dia berkualiti, berkhasiat. Orang makan tak sakit perut, tak demam, tak pitam dan sebagainya. Orang makan lebih sihat, dan dia bila sihat, selalunya sihat ni insya-Allah panjang umur lah. Bila panjang umur dia boleh beli lagi lah. Tapi kalau bagi dia makan besok dia sakit, dia tak boleh beli makanan tu. Jadi bagi pihak pengeluar, dia akan terus mengeluarkan produk dia. Bagi orang yang konsum, menggunakan, akan terus gunakan. Jadi dalam tempoh jangka masa yang panjang, kalau keluar produk tak berkualiti, besok orang tak boleh belilah. Kan? Itulah secara analogi yang mudah lah. Tuan Bukhari, sekarang ni isu-isu yang tular tentang penapis air dan sebagainya di media sosial, bagaimana agaknya JAKIM menangani isu ini? Sebelum ini ada isu yang menular tentang itu pun berdasarkan penemuan-penemuan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahawa penapis air digunakan oleh restoran dan sebagainya tidak halal dan sebagainya. Tapi isu tu kita tangani dengan meminta supaya dilakukan perubahan lah, dan industri sendiri pun, restoran sendiri pun, mereka pun tak tahu bahawa benda tu ni. Tapi bila sekarang ni dah macam kata pengguna dah sedar, mereka pun memerlukan sesuatu yang lebih baik, maka dia akan mencari yang lebih baik lah. Maka di situ perkongsian maklumat antara pengguna dan pihak industri, maka di situ berlakulah perkara-perkara untuk sama ada pihak industri sendiri yang sedar bahawa mereka perlu tambah baik dari segi sama ada bahan yang digunakan dan sebagainya lah. Jadi kesedaran itulah yang merancakkan lagi persediaan halal dari segi penggunaan penapis ni. Mungkin sebelum ini bila orang minum air tak ada masalah apa kan. Orang ingat air itu biasalah air, tapi bila air itu dimasukkan dalam penapis air yang ada unsur-unsur ini, maka kena berhati-hati. Okey, soalan terakhir pula, masih lagi dengan Tuan Bukhari, apakah saranan kepada pihak industri dan pengeluar penapis air, mungkin saranan kepada konsumer, dan bagaimana kita nak ketahui senarai-senarai syarikat-syarikat penapis air yang telah mendapat pensijilan halal? Okey, kita ada aplikasi yang mana memaparkan syarikat-syarikat yang telah mendapat pensijilan halal Malaysia, iaitu Smart Halal. Kita boleh download dalam handphone, dan juga kita boleh carilah apa bahan makanan ke premis makanan dan sebagainya, di situ dia papar. Ataupun kalau yang kadang-kadang dia gunakan internet, portal halal JAKIM, kat situ dia ada link-link yang boleh kita gunakan untuk mengetahui produk ke industri mana yang dapat pensijilan dan sebagainya. Tak ada masalah sekarang ni, di tangan boleh gunakan kemudahan itu. Okey, bagaimana pula dengan Mr. Ho, Encik Ho ya? Apakah saranan kepada industri-industri, terutama dalam restoran yang mengeluarkan makanan, dan juga mereka yang terlibat dengan F&B makanan ya? Mungkin ada nasihat-nasihat ataupun macam tadi yang saya sebutlah, ini adalah satu ayat yang cukup power untuk setiap pemilik restoran.
water is food ingredient. We have to responsible to our client, every walk-in client. So air minum dalam badan kita. Ya. Kita kalau boleh pilihlah yang suci, bersih, hygiene. Ya. Ini pandangan saya lah. Ya. Okey, terima kasih untuk pada panelis-panelis. Baiklah, sekian saja dari saya, Syuhda Ismail. Pastikan anda terus penyebar luas video ini agar ia mendapat manfaat semua. Dan pastikan anda terus juga menyokong Kini Halal. Dan sekian saja dari saya. Assalamualaikum. Bye-bye.